Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Shalli wa sallimu ala zannabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati Tuan Haji Abdul Halim selaku pengurusi Jawatankuasa Masjid Daerah Kuala Kangsar, rangkap pegawai daerah Kuala Kangsar dan seluruh Jawatankuasa Masjid, Tuan Imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu Allah Ta'ala sekalian. Dahulu kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita berada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala sejak bulan Sya'ban lagi, bulan Rejab, wa balighna Ramadan, supaya Allah menyampaikan baginda ke bulan Ramadan. Dan kita sekarang masih berada bulan Ramadan, dan kita berada di detik-detik yang cukup penting, iaitu di hujung-hujung Ramadan, yang mana Nabi SAW meninggalkan rumah baginda beriktikaf dan beribadat di masjid. Jadi jangan kita sia-siakan peluang dan suasana yang disediakan oleh Allah kepada kita pada masa ini. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah dengan limpah rahmatnya, di mana yang disebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita renung balik ayat-ayat berkaitan dengan Ramadan dan puasa ini, yang bermula daripada surah Al-Baqarah ayat 183, yang dimulai oleh Allah Ta'ala dengan perintah berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Kemudian dengan Allah Ta'ala menyebut tentang nuzul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kemudian Tuhan sebut tentang keharusan meninggalkan puasa untuk mereka-mereka yang musafir dan sakit. Aman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kemudian Allah sambung, tuan-tuan sekalian, sebagai jawapan untuk mereka-mereka yang menghidupkan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sekiranya Muhammad, hamba-hambaku yang bertugas lumus, bersungguh-sungguh beribadat di siang dan malam-malam Ramadan ini, bertanya kepada kamu tentang diriku, kamu jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku perkenankan doa mereka-mereka yang berdoa ketika mana mereka berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka sentiasa mematuhi segala titah perintahku dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, bertepatan dengan ayat ini dan suasana yang kita ada pada malam ini dan hujung-hujung Ramadan ini, maka mudah-mudahan tuan-tuan, kita termasuk di kalangan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni, bila hambaku yang beribadat itu bertanya kepada kamu Muhammad tentang diriku. Kita yang bangun beribadat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, di mana bantuan daripada Allah di bulan Ramadan, di mana syaitan ditambat dan dirantai, dan kita telah pun berpuasa hampir sebulan dengan kita ikat, kita lijam, kita kekang hawa nafsu kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbetulkan niat tuan-tuan, beribadat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, bila hambaku Muhammad bertanya kepada kamu tentang diriku, kamu jawab fa inni qarib, aku ni dekat dengan mereka. Perbetulkan niat kita tuan-tuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat yang kita lakukan ini.
Tuan-tuan, cara yang paling berkesan untuk bertaqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan memperbanyak-banyakkan ibadat-ibadat sunat. Ibadat fardu, tuan-tuan, tidak memadai. Kita tidak akan dapat hampir kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata ibadat fardu. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hambaku yang nak menuntut hampir kepadaku, mereka dapat hampir kepadaku bin nawafil, dengan mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Fardu tak cukup, tak memadai. Kenapa, tuan-tuan? Kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa fardu Ramadan, setahun baru 30 hari. Tetapi, tuan-tuan, puasa sunat banyak, macam-macam puasa sunat. Kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan semayang fardu, cuma 17 rakaat. Tapi semayang sunat, dia tidak ada limit. Semayang tahajud, dia tak ada ahad, berapa rakaat pun boleh. Semayang sunat mutlak, banyak mana pun boleh. Semayang sunat tasbih 4 rakaat dengan 300 tasbih. Semayang wudu 2 rakaat, sunat tahiyat masjid. Macam-macam ibadat, tuan-tuan, kalau semayang cukup banyak. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, untuk mendekatkan diri dengan Allah, bertaqarrub kepada Allah, tak lain tak bukan iaitu dengan mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada dia. Ibadat sunat inilah, tuan-tuan sekalian, yang mendekatkan kita dengan Allah dan boleh membawa kita dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dicintai oleh Allah dengan semata-mata ibadat fardu. Dia mesti dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam mengerjakan ibadat ini, ulama-ulama sufi membahagikan kepada 2 kumpulan, 2 golongan. Yang pertamanya ahlul ibadah, yang keduanya disebut ahlul inayah ataupun ahlul inayat. Ahlul ibadah ni, tuan-tuan, golongan mubtadi, golongan macam kita ni lah. Bila nak buat ibadat, terpaksa kita berhadapan dengan tentangan-tentangan daripada hawa nafsu dan juga syaitan. Kita terpaksa bertempur, terpaksa mujahadah, terpaksa berperang. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Nak mangkit tahajud, pasang jam loceng, mangkit dah. Buka ayat tu kat kepala paip tu, tengok ayat yang menitik kat kepala paip tu. Lepas tu mari syaitan, alawai lagi, mau ke 4 pagi, ke 5 pun ada tahajud, tidur balik, tuan. Baca Quran, buka Quran, baca 2-3 baris. Sat lagi dengar gedebung-gedebang. Apa tu, mat? Tanya anak kita. Gusti pak. Tinggal Quran, tengok Gusti. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Ini golongan namanya mubtadi, golongan ahlul ibadat. Adapun ahlul inayat, mereka tuan-tuan telah mendapat pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah berkat istiqamah dalam melakukan ibadat. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk jalan baginya. Tuhan bantu, Tuhan tolong. Macam mana Tuhan tolong, wallahu alam. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita buat ibadat, Allah campak pada kita rasa sayang, kasih kepada ibadat, rasa manis dengan beribadat, rasa sedap, rasa khusyuk dan sebagainya. Bila dah terasa sedap, tuan-tuan, kita sayang nak tinggal, Allah permudahkan dengan cara tu. Saya jumpa kawan, tuan-tuan, di Sungai Dua. Sungai Dua tu dekat kepala batas. Mai pada taping. Pergi mana? Nak makan cakotiau. Cakotiau Sungai Dua. Nak makan sepinggan, tuan-tuan, dia terpaksa bayar minyak RM50 pergi balik. Bayar tol pergi balik RM20. Nak makan cakotiau sepinggan. Kenapa dia sanggup korban? Kerana ada rasa sedap cakotiau itu. Bukan nak kembin pula, nak abang. Kalau Allah dah campak kita kemanisan, kesedapan bermunajat, beribadat, maka dengan mudah kita bangun malam, mudah baca Quran, mudah berzikir dan sebagainya. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, marilah di akhir-akhir Ramadan ini kita bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala
Kerana tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut dalam sepotong hadis qudsi, yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul al-akhir fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni tiap malam lah tuan-tuan. Kata para ulama, maksud Allah turun, rahmat Allah mencurah-curah, terutama di malam-malam Ramadan. Ketika itu Allah berfirman, "Man yad'uni fastajiba lahu." Siapa antara kamu yang nak berdoa, berdoalah, aku nak mustajabkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan dosa mereka. Pertama-tama tuan-tuan, kita bangkit malam ni minta ampun kepada Allah Ta'ala dosa-dosa yang kita banyak kita lakukan. Hadirkan di hati kita tuan-tuan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sama ada dosa-dosa tuan-tuan kita kepada Allah Ta'ala ataupun dosa-dosa kita kepada makhluk, terutama orang yang rapat dengan kita, ibu bapa kita tuan-tuan. Aku tak salah dengan mak bapa aku. Saya terbaca tuan-tuan satu artikel orang tulis, satu hari mak kita telefon kita, apa khabar hang Sidik? Baik mak, isteri hang sihat, anak-anak semua sihat. Dah lah, hang dah sebulan tak telefon mak ingat ke hang sakit ke? Dah cukup tuan-tuan, kita sebagai anak derhaka. Pasal apa kita tak telefon mak kita dah sebulan? Pasal apa? Tak bukan kita lupa kat mak kita, sedangkan mak kita yang melahirkan kita tak pernah lupa pada kita. Apa masalah kita cuba cakap? Kita ada handphone, picit satu butang dia keluar MAK mak. Hang picit sedah lagi boleh cakap terus. Kenapa tak telefon? Kita lupa mak kita. Saya ada sikit pengalaman tuan-tuan. Nak kata mak tak lupa kat anak tu. Saya kena ISA 1988. Lepas saya ditahan di IPK Ipoh 35 hari, saya dipindahkan ke Balai Polis Kemuntin, dilokapkan di situ sebelum dihantar ke kem tahanan Kemuntin. Satu hari tuan-tuan, OCS nak jumpa saya dalam lokap. Dia kata, "Ustaz, ada orang nak jumpa." Dia bawa saya pergi ke pejabat. Saya tengok yang datang nak jumpa saya tu mak saya. Mak saya bawa bakul kecil, satu bakul rotan, bakul kecil yang orang tua-tua bawa pergi kedai beli ikan tu. Dia buat keluar bakul itu, dia kata, "Sidik, mak main tengok hang," dia kata. "Mak, pagi tadi mak masak kuih yang hang suka makan." Tuan-tuan, saya hampir-hampir lupa yang saya suka makan kuih itu. Tapi mak saya ingat yang saya suka makan kuih itu. Ni mak bawa ni, Sidik hang makanlah. Inilah mak tuan-tuan. Dia tak pernah lupa pada kita. Siapa orang susah tahu. Saya kecil-kecil dulu tuan-tuan hidup susah. Pak saya nelayan di Pulau Pangkok. Bila musim durian tuan-tuan, paling banyak mak saya boleh beli durian 3 kali ya. Itu paling banyak. Selalunya sekali dia beli durian. Beli durian 2 biji. Adik-beradik ada 7 orang. Kupai durian, bagi durian tu seorang berapa ulas. Kalau seorang 5 ulas lah. Nak bagi kenyang, makan dengan nasi goreng dengan air garam. Kalau makan durian saja tak puas, dia kata. Mak tak makan. Cukup dengan dia jilat jari ya tuan-tuan, dia rasa puas hati melihat anak dia makan. Tiba-tiba kita hari ni tuan-tuan, mak kita dah mati, kita tak berdoa untuk ibu bapa kita. Anak derhaka lah tuan-tuan. Di malam yang dimakbulkan doa oleh Allah, malam-malam Ramadan ni, bangunlah tuan-tuan di tengah malam. Apa nasib ibu bapa kita dalam kubur itu? Bahagiakah mereka ataupun apa? Doa kita makbul tuan-tuan. Man yad'uni fastajiba lahu. Siapa nak berdoa, Allah kata doalah, nescaya aku makbulkan doa. Minta keampunan untuk ibu dan bapa kita dengan penuh tangisan, kesedaran dan keinsafan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ibu dan bapa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah bersabda, wa'mal lillahi biqadari hajatika ilaih. Beramallah untuk Tuhanmu, beribadahlah untuk Tuhanmu
sekadar mana kamu berhajat kepadanya. Kita tuan-tuan sekalian amat berhajat kepada Allah. Anak kita belum tentu selamat, rumah tangga kita belum tentu selamat. Bila-bila masa boleh berlaku, kita pun tuan-tuan tidak duga pesawat kita boleh ditembak, sedangkan kita tidak terlibat dalam sebarang peperangan. Kita jangan angkuh, jangan sombong. Kita amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali tuan-tuan kita menghadapi Ramadan, kita mendengar bagaimana Yahudi yang angkuh itu menyerang umat Islam di bumi Palestin. Sampai bila tuan-tuan? Saya nak tanya, sampai bila? Doalah kepada Allah Ta'ala, minta Allah satukan hati-hati umat Islam, sedarkan umat Islam bahawa mereka tidak akan kuat, tidak akan mulia, mereka tidak akan bersatu selama mana tak kembali kepada kitab suci Al-Quranul Karim, tak kembali kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah umat Islam ramai, 2 bilion lebih. Mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki bumi yang strategik, mereka memiliki ekonomi yang kukuh. Apa yang tak ada pada umat Islam? Mereka tak ada Islam, mereka tak kembali kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuba kembali kepada lain daripada Islam. Sedangkan Sayyidina Umar pernah berpesan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum diberi kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Fa mahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kalau kita cuba mencari kekuatan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Tuan-tuan tolong renung betul-betul sungguh-sungguh di malam yang berbahagia, malam-malam Ramadan, di hujung-hujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kita dan petunjuk kepada kita. Apalah yang ada pada Arab sebelum turunnya Quran, sebelum nuzul Quran. Arab lemah tuan-tuan. Utara Arab, Mesir, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, dulu disebut sebagai Syam, dikuasai oleh orang Rom Kristian. Arab Parsi belah timur dikuasai, Arab Iraq dikuasai oleh Parsi. Selatan Arab Yaman dikuasai oleh Habsyah Kristian. Arab lemah, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan betapa lemahnya Arab. Abrahah datang bawa tentera bergajah sebelum kelahiran Nabi untuk meruntuhkan Baitullah. Orang Arab lari bertempiaran panjat bukit, mereka langsung tak lawan tuan-tuan. Abdul Muttalib duduk atas bukit melihat saja apa Abrahah nak lakukan kepada Baitullah. Lemahlah Arab tuan-tuan. Tetapi setelah mereka menerima Al-Quran dan mereka menegakkan Quran dalam diri mereka, dalam negara mereka, masyarakat mereka, maka bangsa Arab menjadi bangsa yang kuat dan hebat, boleh menumbangkan dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Percayalah tuan-tuan, Quran ni mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni tuan-tuan artinya perkara luar biasa yang dianugerah oleh Allah kepada rasul-rasul untuk mengalahkan musuh-musuh mereka itu. Dengan mukjizat, musuh kalah. Tongkat Nabi Musa kalahkan Fir'aun, mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Tetapi tongkat Nabi Musa tuan-tuan tidak ada fungsinya selepas wafat Nabi Musa. Semua mukjizat yang Allah anugerah pada rasul-rasul, dia hilang mukjizat itu dengan perginya rasul. Tetapi mukjizat yang Allah anugerah pada Nabi, Al-Quran, ada sampai hari ini. Percayalah tuan-tuan, dengan Quran ni kita mampu mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berdoa pada Allah untuk kita jaulatkan Quran dalam diri kita dan rumah tangga kita. Kita nak anak kita hafal Quran, kita nak suara Al-Quran berkumandang dalam rumah kita. Kita mau hidup berpandukan kitab suci Al-Quran Karim, nak kembalikan balik jilul Quran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil cara lain lah tuan-tuan. Kata para hukama, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Mencari kekuatan tak ikut cara. Kita nak kuat, nak hebat dengan tak ambil Quran,
kita berangan-angan seperti mana berangan-angan sampan berlayar, sedangkan sampan duduk atas darat. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya sampan takkan berlayar di atas tanah yang kering. Marilah tuan-tuan, lembut, minta Allah lembutkan hati umat Islam kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah kita akan disatukan hati oleh Allah. Kita bangkit semula tuan-tuan, orang yang sebagai umat yang memiliki Al-Quran, beramal dengan Quran, daulatkan Quran. InsyaAllah, percayalah tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, doa nu sahabat-sahabat kita di Palestin apalah yang mereka sambut puasa. Saya tengok WhatsApp orang hantar kat saya tuan-tuan, satu orang berdoa, ya Allah, engkau terima ke puasa aku ini? Sebab apa? Dia tak ada apa nak buka puasa, dia tak ada apa nak bersahur. Puasa dengan tak berbuka dan tidak bersahur. Ramai tuan-tuan, ketika kita berbuka puasa dengan keluarga kita, anak isteri kita, nu sahabat-sahabat kita nu di mana duduklah hutan belantara, yang duduk dalam penjara, yang memperjuangkan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambut raya tuan-tuan dengan baju baru, makanan yang enak. Ingat zamanlah sahabat-sahabat kita, mereka terpaksa bahir raya tuan-tuan dengan peluru-peluru, dengan darah-darah merah, terpisah pada kaum keluarga dan sebagainya. Doa sama untuk mereka di tengah-tengah malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita bersama. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga perlu ingat, kita beribadat bukan setakat bulan Ramadan. Kalau kita tuan-tuan menyembah Ramadan, Ramadan akan pergi. Kalau kita beribadat kerana Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau kita beribadat semata-mata kerana itu Qadar juga akan pergi meninggalkan kita. Tapi kalau kita beribadat kerana Allah, Allah takkan tinggalkan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Mudah-mudahan lepas ni habis Ramadan, teruskan ibadat kita, teruskan puasa kita dengan puasa-puasa sunat, teruskan bacaan Quran kita dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam kehidupan kita hari-hari ini tuan-tuan sekalian, sesungguhnya kita kena ingat, Ramadan pergi, Ramadan datang, umur kita makin bertambah, kematian makin dekat, bekalan kena banyak. Maka tidak ada bekalan yang lebih hebat melainkan kitab suci Al-Quran Karim. Bacalah dia tuan-tuan, hafallah dia, amalkan dia. Mudah-mudahan insya-Allah Al-Quran akan memberi syafaat kita kepada kita pada hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya tidak mau mengambil banyak masa tuan-tuan, cuma setengah jam, padan dengan tazkirah. Cuma malam ni saya menyeru kepada anak-anak muda khususnya, kamu anak-anak muda, tenaga kamu masih kuat. Umat amat memerlukan tenaga kamu. Kalau ada di sini anak-anak muda yang bercita-cita untuk menjadi pendakwah yang berkesan dengan membaca kitab-kitab lama, saya mengalu-alukan dan saya pelawar, datanglah ke pondok saya. Saya telah tuan-tuan mengadakan kelas pengajian pondok di Mahat Hafiz saya selepas Ramadan bulan lepas, tahun lepas. Dah tahun tuan-tuan saya mengadakan kelas pengajian kitab-kitab lama. Alhamdulillah, sambutan ramai daripada anak-anak muda. Saya tengok tuan-tuan mereka menuntut ilmu begitu bersungguh-sungguh sekali, dengan dhabitnya, dengan rakamnya, dengan soalnya. Dan ada anak-anak muda yang telah menuntut dengan saya ni, kita cuba bawa dia ke surau-surau untuk menyampaikan kuliah. Alhamdulillah, setakat ni tuan-tuan kita ada 2 kali khatam kitab Matan Ummu Barahin. Faridatul Faraid dah habis, kitab Hidayatul Subian pun dah habis, kitab Hikam kita baca dah separuh, Minhajul Abidin pun dah separuh, kita baca hari-hari. Banyak kitab kita dah separuh, dan insyaAllah kita akan tambah lagi. Jadi pengajian yang kita beri ini secara percuma, kita tak ambil sebarang bayaran. Mengaji pun percuma, duduk pun percuma, api air pun percuma. Bahkan bulan Syakban, bulan Rejab yang lalu, Syakban dan Ramadan kita puasa 3 bulan, kita sediakan makanan berbuka puasa dan juga bersahur. Saya confident, mempunyai keyakinan yang tinggi tuan-tuan, kalau anak-anak muda ni menuntut dengan bersungguh-sungguh, dalam masa yang singkat 7, 5, 6 tahun akan datang, mereka boleh menjadi pendakwah, boleh bertebaran di atas muka bumi Allah, menyampaikan kitab-kitab lama.
tapi huraian cara barulah insya-Allah. Jadi kalau ada anak-anak muda yang berminat boleh datang ke pondok saya. Kalau daripada Kuala ni sampai bawah kita hala ke Batu Hampang lebih kurang 10 km. Sampai Batu Hampang ada signboard Mahat Tahfiz Qiyam. Dalam tu kita ada buat kelas pengajian pondok. Pengajian kita tiap-tiap hari. Tak ada cuti. Cuti kita setahun cuma 10 hari. Kita cuti 1 Syawal sampai 10 Syawal. Lepas tu sambung. Hari-hari kuliah kita berjalan. Daripada pagi sampai ke malam padat dengan menuntut ilmu insya-Allah, kitab-kitab lama. Jadi oleh itu kalau ada anak-anak muda sila. Tapi bukan anak muda saja, termasuk orang tua-tua. Tapi kebanyakan orang tua-tua ni dia bukan nak pergi mengaji sangat, dia nak pergi buat ibadat. Dia kata kat saya, orang tua-tua kata dengan duit ramai-ramai ustaz kita dapat kekuatan untuk buat ibadat. Bagi muslimat kita buat pondok macam rumah teres tu. Betul-betul depan mihrab masjid. Setakat ni kita telah berjaya menyiapkan satu blok bangunan ada 6 pintu. Satu pintu tu tuan-tuan keluasan dia 20 kaki kali 30 kaki. Ada 2 bilik, satu hall, ada bilik masak dan ada bilik air. Selesa untuk diduduki oleh 4 orang. Kipas angin, lampu semua ada insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, lepas raya ni saya nak buat satu lagi blok bangunan sebelah yang ada tu, iaitu panjangnya kira 200 kaki. Yang dijangka kalau siap dapat 8 pintu. 8 kali 4 dapat isi lagi 32 orang muslimat. Kerana permintaan daripada muslimat cukup banyak. Setakat ni kita cuma boleh isi 24 orang muslimat saja. InsyaAllah kita nak tambah lagi 30 lebih insyaAllah. Oleh itu tuan-tuan, kesempatan malam ni minta izin Jatuh Kuasa Masjid, ada tuan-tuan ingin berwakaf ataupun ingin berzakat atas asnaf fisabilillah, atas tujuan untuk membina sebuah lagi tuan-tuan pondok, bukan pondok derian, pondok orang tua nak duduk mengaji. InsyaAllah. Jadi saya amat ala lukalah. Jadi kalau tuan-tuan berkelapangan, silalah. Di bulan Ramadan ni saya cuba khatamkan kitab Durun Nafis. Dah baca dah Durun Nafis, lebih kurang ada 40 muka surat. Kita dah baca lebih kurang 30 muka surat. Baki-baki ni kita akan habiskan, cuba habiskan sebelum datangnya Syawal akan datang. Kitab Durun Nafis ni jarang dibaca. Saya tak jumpa lagi lah di Perak ni dengar orang baca Durun Nafis secara terbuka. Tapi saya ambil sikap membaca kitab ni kerana mengikut jejak langkah Tuan Guru Haji Bakar Palestin, Tok Guru Pondok Ayat Hitam. Ketika saya duduk pondok dulu, dia tiap-tiap tahun tuan-tuan bulan puasa dia baca Durun Nafis, sebuah kitab yang membicarakan tentang bagaimana kaedah cara kita mentauhidkan af'alullah, sifat Allah, asma Allah dan zat Allah. Dan banyak di sana dikutip kata-kata ulama-ulama hebat di kalangan ahli sufi yang mana mereka membicarakan cara kita ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala dengan jalan musyahadah dan juga muraqabah. InsyaAllah mudah-mudahan salah satulah saja tuan-tuan yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Barang siapa yang berhajat, silalah ke pondok saya. Bila-bila masa kita ala-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan sekalian insyaAllah. Wallahu alam. Kami itu tuan-tuan, oleh kerana kita ni pengajian kita bagi secara percuma, bebanan kita yang paling berat tuan-tuan bil api lah. Bil api cukup berat. Yang baru lepas ni saya bayar bil api 4,000. 2-3 bulan lepas 3,000 ya. Sebelum tu 2,000. Dulu mula-mula buka pondok 1,000 ya. Baru ni naik 4,000. Saya pergi tanya kaunter, cik berapa mahalnya cik? Selalu 3,000 ya. Ni dah 4,000 dah. Kata kaki tangan tengah nasional tu, tarif dah naik. Ustaz, tak dengar cerita pun naik pun. Kami semua mengaji kitab hikam. Kami semua ahli sufi. Jadi ahli sufi ni kalau bisi-bisin, kalau bisin riak. Jadi naik pun suka-segap. Aku yang kena teruk. Jadi untuk menampung pembelanjaan tuan-tuan, saya adalah bawa barang jualan sikit. Keuntungan tu kita gunakan mana tuan-tuan sekalian untuk perbelanjaan kita lah, bayar api, air dan sebagainya. Jadi malam ni saya bawa satu produk tuan-tuan. Saya rasa dulu ada biasa bawa, tapi mungkin tak sampai maklumat pada tuan-tuan. Produk ni datang tuan-tuan sekalian daripada Sudan. Dalam bahasa Arab namanya Al-Manna, bahasa Inggeris namanya Gam Arabic.
Dia ni tuan-tuan, bahan ni telah digunakan oleh Bani Israel beribu-ribu tahun yang silam. Cukup baik tuan-tuan sekalian sebagai makanan kesihatan. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang amat berkesan untuk orang bermasalah, masalah buah pinggang, ada masalah buah pinggang, ataupun untuk menjaga buah pinggang kita sebelum menghadapi masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, baru-baru ni saya pergi tazkirah di Penaga Kepala Batas. Sebelum tu bulan lepas saya pergi dari Penaga, ada seorang pakcik tu dia beli, dia kata, "Ustaz, badan saya ni bengkok kerana saya mengidap penyakit buah pinggang." Alhamdulillah tuan-tuan, bulan lepas, baru 2-3 hari lepas saya pergi tazkirah di Masjid Penaga. Dia jumpa saya, alhamdulillah Ustaz, dia kata nampak banyak kesan dia baik, badan dia pun dah tak bengkok dah, dia kata. Dan dia ambil satu tung lagi. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, nama Al-Manna ni tuan-tuan telah diproses, di blender jadi macam serbuk tepung. Kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan cari botol macam ni, kalau boleh biarlah botol ni mulut dia besar sikit, sebab cancar sulu dia tu, mangkuk dia tu besar, nak tuang tu masukkan, ambil air mineral macam ni, jangan panas, suam pun tak payah, sejuk tak payah, macam ni masukkan dia tu satu sudu, tuan-tuan tutup rapat-rapat, lepas tu tuan-tuan goncang kuat-kuat, tuan-tuan simpan lebih kurang 5 atau 10 minit, kemudian dia akan larut dalam air. Tuan-tuan minum 2 kali, bangun pagi sekali, nak tidur sekali, eloknya perut kosong, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Berbagai-bagai penyakit kronik yang kita hadapi insya-Allah dengan bantuan Allah dapat membantu kita menyihatkan tubuh badan untuk membolehkan kita tuan-tuan sekalian beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita jual dalam dua bentuk tuan. Satunya setengah kilo, satu lagi sekilo. Yang setengah kilo tu harganya RM90, yang sekilo harganya RM180. Siapa yang berhajat tu bolehlah jumpa saya mana di tempat jualan tadi, insya-Allah. Akhir sekali tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghidupkan Ramadan yang penuh barakah bakti-bakti ini dengan bersungguh-sungguh. Kalau boleh dari sekarang ni, tiap-tiap malam sembahyang sunat tasbih, tahajud jangan tinggal, sembahyang hajat jangan tinggal. Siapa yang belum witir, takhirkan witir. Habiskan masa tu sampai tersubuh kita membaca Quran, insya-Allah. Jadi siangnya kita berpuasa, kita dengar tazkirah, menuntut ilmu, sembahyang sunat tarawih, sembahyang tahajud, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala belah kasihan kepada kita, dipertemukan dengan satu malam yang dijanjikan oleh Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Wallahu a'lam bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين والمسلمات. اللهم حصل مقصودنا ومقصود المؤمنين والمؤمنات. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين.